الله العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين حبيب الله رب العالمين محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد جهاده واستقام سنته إلى يوم الدين. ما بعد. قال اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama sekali lagi kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasa macam ramai, kursi dia macam ramai, sonok sikit. Dia letak-letak macam tu. Dia rasa sendiri macam ramai. Alhamdulillah, bagus juga macam tu. Bagus, macam tu cantik. Apa dia rasa macam ramai. Semayang pun kita nak rasa macam belakang pun ada orang lagi rasanya. Jadi alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kita untuk teruskan sakit-baki dalam kehidupan kita. Mana kita banyak-banyaklah kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan engkau binasakan aku dengan keadaan tidak dengan keadaan mana amalan aku mana tidak cukup lagi. Jadi mana kita mohon dan kita berusaha dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu di antara kelengkapan kita, kelengkapan kesempurnaan sebagai seorang Islam. Berdoa, berusaha dan juga mana tawakal. Kalau kata berdoa, berusaha, lepas itu tak tawakal, jadi mana tak sempurna. Maka itulah di antara ikatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha, kalau tidak berjaya sekalipun, jadi mana kita tidak sampai satu tahap tidak putus asa dan tidak orang panggil apa, tidak orang panggil kejayaan kita ataupun kecundangnya kita itu jadi mana tidak keterlaluan. Sebab apa? Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah Taala ia akan memberikan apa-apa juga usaha kita, dan Allah Taala telah tetapkan mana diri kita terhadap apa-apa yang kita lakukan. InsyaAllah muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan insyaAllah kita pada malam ini masih lagi kita menggunakan kitab soal jawab remeh-temeh tentang salat. Tapi anda malu nak bertanya, dah lama sangat dah. InsyaAllah kita cuba pada malam ini kita masuk sikit mana bab korban lah. Mungkin ada ustaz yang mana datang sini ni, dia cerita bab korban kan, macam-macam lah, pengorbanan ibrah dia dan macam-macam lagi lah. Cuma saya nak cerita di sini itu di antara daripada basic, daripada yang pertama, hukum korban. Hukum korban kita dah tahu dah pada sunat. Sunat tu dah banyak pula. Maka hukum korban yang definisi atau takrif korban itu sendiri, hukum dia itu sendiri, jadi maknanya dia memanglah sunat, tapi sunat itu mana muakkad. Muakkad ni mana sunat yang diberati. Sunat yang diberati sama ada dia bagi orang yang sedang mengerjakan haji ataupun tidak. Maka korban akan menjadi wajib pula. Tadi hukum korban itu sunat muakkad, dan korban akan menjadi wajib oleh kerana kita ni bernazar. Korban akan menjadi wajib jika dinazarkan. Seperti mana kita nak nazarkan sesuatu, jadi mana kalau ni aku akan nazar, aku korban nazar aku, jadi mana akan terjadi walaupun apa sebutan sekalipun, jadi maknanya benda itu akan berlaku. Maka pada ketika itu haram kita memakan daripada korban yang dinazarkan. Itu hukum yang sudah ditetapkan. Maka bila sudah jadi nazar, aku jadikan nazar, jadi mana haram jadi memakan daripada korban yang dinazarkan. Maka qasad ataupun ucapan
untuk mendapatkan keberkatan. Contoh dia, kalau dalam korban kita nak memulakan ibadah korban, iaitu di antara qasad ataupun ucapan untuk menjadi amal ibadah kita itu benar diberkati, maka tidak wajib lah. Jadi maknanya tidak jadi wajib ketika katanya aku sembelih ni dengan nama Allah, ya Allah, ini korbanku. Korban tu tak jadi wajib. Sebab apa? Kita kata macam mana contoh dia, ya Allah, aku korban, ini korban aku ni, maka terimalah daripada aku ni, korban aku ni. Jadi mana benda ni tidak ada wajib, maka itulah di antara lafaz yang memberikan keberkatan kepada kita. Terimalah di mananya ibadah korban aku ni. Itu biasa kita lakukan. Dan seterusnya ialah masuk waktu korban. Sedia maklum bahasanya kita ambil daripada hari nahar lah, kan? Hari nahar tu 10 Zulhijjah. Zulhijjah setelah berlalu masa sembahyang 2 rakaat, habis sembahyang 2 rakaat raya dan juga 2 khutbah yang ringkas, sembahyang dan mana sembahyang dan 2 khutbah, maka itu di antara sebenar ringkas dalam solat dia. Kalau waktu PKP lagi ringkas lah. Jadi dia ringkas pun janganlah tak baca bismillah pula, selawat pun tidak apa semua, janganlah sampai tahap macam tu, kan. Jadi mana ikut antara tertib khutbah tersebut. Jadi maknanya di sini kita sudah mengetahui bahwasanya apa yang kita nak segerakan masa kita nak melakukan korban. Masa tu sebelum daripada itu, jadi mana kita kena sembahyang. Apa dia syarat di sini, maka kita kena ringkaskan sembahyang dan 2 khutbah tersebut. Itu benda yang menjadi satu amalan Rasulullah SAW, maka hukumnya adalah sunat. Jadi mana kita menyegerakan sembahyang dan kita meringkaskan sembahyang dan juga mana khutbah, maka terus kita melakukan ibadah korban tadi ini. Dan waktu yang terlebih afdalnya ialah waktu yang terlebih afdal kita menggunakan kitab Mata'il Badrin. Kitab tebal tentang Mata'il Badrin. Dia susah nak cari dah ni. Cari kat pustaka tak ada. Ini Jabatan Agama Islam saja. Beli RM80 dulu. Saya cari tak ada dah. Kenapa tak jual? Tak tahu. Wallahualam. Terjemahan daripada edisi baru dan mudah untuk dipahami. Cari tak jumpa lah. Tolong cari tengoklah. Saya mari tengok sini lagi. Kalau ada ni kalau kata dapat yang ni tolong beritahu saya nak beli. Ramai orang nak ni. InsyaAllah. Lama dah, daripada tahun 89 lagi saya ambil kitab ni. Bawa ulu-kili letak plastik tengok tu. Sebab apa hujan, naik motor kan. Hujan tak basah kan. Okey. Dan seterusnya kita sambung pula pada waktu masuk waktu korban. Kita dah tahu dah waktu yang terlebih afdal. Waktu yang afdal itu 10 Zulhijjah. Ialah dengan kita dengan dilewatkan korban sehingga berlalu masa yang tersebut di dalam yang kita daripada naik matahari ada rasa mana segala. Maka bertepatanlah yang apa saya sebut tadi ni, dia orang panggil apa, kita percepatkan solat solat jenazah pula, solat cepatkan solat jenazah, percepatkan jadi maknanya solat sunat adha tadi ni. Bila cepat jadi maknanya segala kita buat korban tu. Cantiklah tu. Kena masjid yang 15 ekor tuan-tuan sampai ke petang. Di mana sekarang ni tak ada masalah pun, ada teknik-teknik yang cepat untuk melakukan ibadah korban. Sembelih pun senang, masuk terlentung, golek macam tu, so sembelih kan. Dulu tu Allahu Akbar, hambat habis satu padang habis semua kan. Jadi maknanya benda ni berlaku juga tiap tahun pun, walaupun ada benda-benda yang canggih. Maka benda ni jadi mana ada tertib-tertib semasa kita nak sembelih binatang tersebut, supaya binatang yang kita korbankan itu jadi maknanya tidak ada unsur-unsur dia benda ni sah belaka tuan-tuan, sah. Bila kita sembelih dengan nama Allah tu jadi mana sah belaka. Kita dah niat awal dah, bukan daripada niat kita nak nazar lah.
Tapi sebenarnya dalam kita nak sembelih tu tuan-tuan, jadi mana ada benda-benda yang berlakunya kezaliman terhadap binatang tadi ni. Jadi mana kita kena pisau, senakkan pisau yang tajam. Ya, jangan kita duk gonyak sampai ke 10 kali pula macam tu. Macam tu. Tengok orang sembelih, orang apa? Orang yang duk belah dekat apa nama, dekat ladang dia tu, ladang lembu tu, kandang lembu tu, tengoklah sembelih. Tapi janganlah sembelih cepat sangat. Jadi ikutlah pisau kita. Itu maknanya itu di antara peralatan yang kita guna ialah pada pisau yang memang tajam. Jadi mana mudah-mudahan jadi mana apa yang kita lakukan kita tidak menzalimi si binatang tadi ni yang kita buat korban tadi ni. Itu di antara waktu yang terlebih afdal. Akhir waktu korban lebih afdal, jadi mana segala. Itu dan akhirnya korban itu maknanya waktu korban berkekalan hingga jatuh matahari hari tasyrik, hari yang ketiga. Hari yang ketiga, iaitu hari yang ke-13 lah. Jadi mana habis, mana jatuh matahari, jadi mana tak habis lah tu. Kalau sembelih juga boleh, tak ada masalah. Jamu orang makan je kenyang juga kan, dapat pahala juga, dapat sedekah kan. Tak ada masalah langsung. Jadi banyak orang tanya, kalau kata masjid ni dia dibagikan oleh mana NGO ataupun kerajaan lah. Kerajaan lepas tu pihak don bagi seko kepada masjid, contoh dia. Bila pihak don bagi seko kepada masjid, yang si orang masjid ni pakat bubuh nama tak kira lah, untuk korban dia kan mana boleh pula kan. Ini bila dah don dibagi untuk makan, bukan untuk korban kan, untuk makan. Untuk makan orang yang ada dalam masjid ni tuan-tuan. Itu tak jadi korban, itu jadi sedekah saja tuan-tuan. Tapi ada pihak surau lah, masjid semua orang pandai-pandai belakang kan. Ada ni surau tu pakat bubuh nama lah dekat bangsa sana tu. Pakat bubuh nama tak kira lah. Dia ni nama aku ni, bahagian aku ni, di bahagian aku ni. Kroni belakang lah. Bapak-bapak kata bubuh je nama nak bubuh kan. Jadi mana tuan-tuan berbalik, jadi mana yang asal, jadi mana kita korban itu mana hasil daripada maknanya hasil daripada orang panggil apa, duit kita sendiri yang halal dan tidak ada bersumberkan benda-benda yang haram. Lembu yang dibelah, lepas tu dilepaskan, makan habis semua, benda-benda orang semua, kain kayu, kain kebau orang pun makan habis semua. Jadi maknanya lepas tu dia ni binatang kena buat korban. Jadi maknanya boleh tak sah ke tak? Allahu Akbar. Jadi mana itu dia di antara banyak pertikaian sebenarnya. Lembu yang mana tidak bersih ya tuan-tuan. Sah-sah tuan-tuan, tetapi iyalah tak dapat apalah tuan-tuan. Sah-sah. Kalau kata lembu tu cacat tu memang lain cerita lah. Ini lembu elok sebab apa? Dia duk makan benda orang, harta orang semua kan. Maka seelok-eloknya di mananya lembu yang kita nak ambil korban itu memang daripada lembu yang dibelah ataupun dikurung. Bukan kurung tak pergi makan, kurung di mana di kandang-kandang lah orang yang kita jual kan. Kita ambil daripada kandang mana tidak dilepas, dilepas dan makan harta-harta orang. Jadi mana tidak elok lah si korban itu mana tidak tercapai, sah-sah, jadi mana tidak tercapai. Macam orang sembahyang Jumaat lah, orang sembahyang Jumaat kata sah, memanglah sah pun kan, tapi tak dapat apa langsung, hanya dapat sembahyang Jumaat saja, tapi kelebihan itu mana tidak dapat. Masa khutbah tu makan lagi, masa azan tu makan lagi, habis tu nak letak mana dalam Al-Quran tu, nak letak mana? Ila nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Jadi mana ni apabila, jadi mana tidak ada kita ni tidak ada satu undang disiplin. Bila tak ada disiplin yang tuan-tuan, jadi mana kita tidak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat tapi tak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita bila berlakunya perkara wabak ni tuan-tuan, kita hidup dalam keadaan disiplin. Saya duduk seorang-seorang tak apalah, tapi nak kena letak ni juga ni. Cuba letak kan, nanti orang tak gambar lagi. Ni masuk Facebook sampai satu dunia kan. Dah pakai. Kita letak sini. Payah. Kadang susah kan. Kita beri syarat tak pada. Tu dia. Dia orang nak pergi ni macam-macam kan. Kalau masuk dalam Facebook lah, jadi mana habis kan.
Jadi maknanya dia mengajar arti disiplin. Duduk dalam keadaan yang mana kalau kata dia duduk tu tak SOP gitu. Tu, duduk dekat tu. Duduk jauh sikit. Duduk jauh lagi balik tu kan. Ustaz dia kata duduk jauh kan lagi balik tu pula kan. Dah lah kita duduk jinak ada 3-4 orang ni kan. Lepas tu ustaz tu kata jaga-jaga tu ustaz. Tapi ustaz saya nak tanah lagi buruk belah tu. Belah. Kita ni semua alhamdulillah diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka dalam keadaan sedemikian kelakuan yang kita lakukan tadi, apa yang kita berbincang tadi, jadi maknanya sia-sia. Tidak mendapat apa langsung. Macam kita berpuasa. Puasa sah tak tuan? Lagi mana kita tak sumbat mulut tuan-tuan, minum air dan makan nasi tuan-tuan. Kau buat apalah semua sah belaka. Kau kata macam-macam mengumpat lah apa semua dah macam-macam dia buat jahat tuan-tuan. Dengki sana dengki sini apa semua, fitnah sana fitnah sini, bertemu orang macam-macam apa semua. Sah lah. Sah tak ada masalah, tapi tak apa-apa. Rugilah kan. Pulung apa nama puasa sampai petang duduk sampai macam tu. Duk maki orang sana, duk berdajal orang. Jadi apa nama ada batu api orang, lepas tu mengumpat lagi. Itu dia antara martabat-martabat kalau kita masuk dalam bab puasa. Jadi mana hawasul khusus dan berbagai lagi beberapa peringkat yang mana yang dikategorikan pada ulama. Bahasanya puasa tu mana dikategorikan supaya kita ni berusaha untuk nak mendapatkan yang terbaik di dalam apa? Dalam amal ibadah kita, seperti mana puasa tadi ni. Korban di luar waktu. Macam terah tadi kan. Terah tadi lepas pada semayang tadi ni. Pas semayang sunat. Macam terah kan. Macam lepas semayang sunat. Makruh kan. Lepas pada gelincir matahari, habis dah. Kau nak bagi juga? Saya pernah tuan-tuan. Kata, Ustaz ambil dah, bagi dah kat siapa pun dia kata. Jadi saya lepas berterah. Kau nak bagi aku lah mudah senang kata. Kan? Tak apalah sedekah kat Ustaz pun tak apalah kata. Banyak pula dia bagi tu. Ni macam mana ni kita? Nak bagi kat saya kan, nak bagi kat anda. Bagi kat Ustaz pun tak apa. Tapi benar ni tak sah dah, tak ada. Dah habis dah. Ini tinggal sedekah saja ni. Tak apa sedekah pun sedekah dah. Jadi saya bagi je dah. Habis. Macam nak? Buatlah macam mana pun. Ambil duit tu bagi kat orang lah. Kalau kita nak makan kau. Gamak makan. Bagi 300-400. Tujuh apa tahap macam tu. Oi. Dia pulun. Sebab apa dia tak reti? Bila tak reti ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Dia boleh buat apa saja tuan-tuan. Janji dia lepas tengok dia beratur tu masa terah kan berbagi tu. Sanggup tak apa. Baling duit tak apa. Tak, itu dah cukup. Daftar ada lagi baling duit tu. Ada. Tahun 87 tahun 89 tahun 90 apa masa tu tahun 90 masa tu cukup tu Ustaz saya punya duit dia mula dia baling, dia buat macam melontar tu kan, melontar lah Jumatul Aqabah tu kan, ada pula ni kita ni orang Melayu kita ni, jadi mana orang yang berilmu. Kita ni kategori yang berilmu lah. Kalau kita pergi Mekah tuan-tuan, Jumatul Aqabah ni tuan-tuan, kalau kata puak-puak lain ni tuan-tuan, Allahu Akbar, habis semua bukan kata batu, selipar pun dia belasah ikut dan kita ni Allah nak angkat, takut tuan-tuan. Dia tak takut. Baik kita belajar tuan-tuan. Bila kita belajar praktik ilmu dan kita gunakan ilmu tersebut, apa tak ada. Korban di luar waktu. Jika dikorbankan sebelum masuk waktunya ataupun setelah habis waktunya, tidaklah memadai korban. Kita masuk bab korban terus dah malam ni tak payah ada macam kitab ni. Itu nak habis masa dah kan. Nuduh nak habis ke ni bab korban. 3 tahun tak habis Waktu mana jika dikorbankan sebelum masuk waktunya ataupun setelah habis waktunya, tidaklah memadai, tak dapat korban. Tidak memadai korban tersebut, melainkan jika dinazarkan maka dan mentakhirkan penyembelihan korban nazarnya itu sehingga terkeluar daripada waktunya, wajiblah dia sembelih. Sebab penazar, bila nazar ni walaupun engkau mentakhirkan, kau kena buat juga.
Walaupun terkeluar daripada waktu, jadilah ia korban itu, korban dipanggil korban qada. Nazar tadi ni. Sebab wajib. Dipanggil korban qada. Qada lah istilah kata qada. Sebab apa? Dia wajib benda tu. Walaupun dia mentakhirkan, jadi mana sembelihan tadi ni luar daripada waktu dia. Sebelum dan juga pernah keluar daripada waktu dia, maka itu dipanggil korban qada. Di mana sikit sebanyak kita tahu lah malam ni kan. Jadi mana banyak-banyak sikit kita taklah apa alim sangat bahagian ni kan. Nak tanya banyak, tanya kat Ustaz Azhar dulu, semua dia boleh jawab lah kan. Tak sempat pula nak tanya pula kan. Dan binatang kurban. Kurban apa dia binatang yang dibolehkan? Mana unta, lembu, mana kerbau. Binatang yang sah dibuat kurban. Unta, lembu, kerbau. Dulu ada unta kan? Kita punyalah bila ada unta atau pakak ke rumah pergi masjid tu tuan-tuan. Nak sebab apa? Nak daging unta. Dapat daging unta tuan-tuan. Masa dulu saya dulu kan. Punya berebut nak daging unta kan. Orang nak bagi kita, bagi aku sikit lagi, setengah aku sikit lagi dah. Balik makan tu dah tak sedap langsung. Dia punya jari-jari, dia punya tudar tebal-tebal ni nak makan macam mana? Kan tak sedap langsung. Lepas tu tak ada dah. Tak masuk lah unta ni. Kan? Lembu biasa, kerbau mana biasa. Jadi maknanya itu di antara kibas biasa, kambing biasa. Itu mana benda yang maklum mana kita melakukan mana ibadah korban. Mana ambillah kalau kata lembu jadi mana satu bahagian, jadi kata satu bahagian. Jadi mana kalau kita dah campurkan dalam 5 bahagian, jadi mana bahagian yang 7 bahagian itu, jadi mana kalau kita nak buat satu akikah pun tak ada masalah. Kita campur sekali pun tak ada masalah benda macam tu. Syarat sah binatang korban tadi ni. Bila kita dah selesai dah binatang apa yang kita nak dikorbankan. Kecuali nak korbankan orang tak boleh tuan-tuan. Seperti mana yang Allah Taala tunjukkan itu sebagai simbolik. Simbolik nak menyatakan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala atas diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan diri apa nama panggil Pak? Akidah ataupun keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam di atas apa yang Allah Taala amanahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka walaupun nak menunjukkan bahawasanya ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dapat bermimpi. Kang ni kalau kita bermimpi suruh sembelih anak, tak boleh, jangan buat kelaku lah. Malam aku mimpi dah aku kena korban anak aku lah. Besok ni berikat kata. Yang si anak tadi tak apalah, aku berserahkan dulu ya Allah. Tak boleh. Kita dah bukan zaman Nabi dah. Itu simbol ini dia nak menceritakan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka bertukarlah menjadi kibas. Sebab apa? Memang dia benar-benar walaupun benda dah lah tak ada anak, lepas tu bila dah ada anak kena korban pula. Allahu akbar. Nak tengok iman kita tuan-tuan. Nak tengok iman Nabi Ibrahim alaihissalam atas sembelih anak dia itu Nabi Ismail alaihissalam. Itu cerita luaran dan mendalam lagi. Jadi mana tuan-tuan cari ustaz lain lah. Kita nak cerita ni syarat sah binatang korban, syarat sah korban hendaklah ia daripada binatang-binatang yang kita sebut tadi ni. Sikit mana keterangan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an berpendapat adalah memadai korban itu hanya dengan menumpahkan darah walaupun dengan binatang seumpama ayam. Ini tu dia. Kita nak korban sangat tak boleh sebab dia jadi sedekah lah. Kita tak mampu, 500 pun tak mampu tuan-tuan. Bila kita tak mampu tuan-tuan, kita nak cari yang terlebih afdal, iaitu kita menumpahkan darah di mana? Di tempat yang kita duduk. Tapi oleh kerana kita tidak mampu, 600 satu bahagian tuan-tuan, kalau kata di luar berapa 300 ke 400 ke, yang tu saja aku mampu, maka pada ketika itu mana dibolehkan lah, tak ada masalah lah. Itu sebab jadi mananya di sini ni kalau kata 600 satu bahagian contoh dia, aku tidak mampu lagi ni, jadi aku nak buat korban juga. Tengok Kampuchia ada 300 kata up kan macam walaupun dengan binatang-binatang ayam ataupun itik sebagainya yang dikatakan midani, maka itu hanya orang panggil pendapat Ibnu Abbas
Jikalau aku tidak mampu, bila tak mampu ni, aku nak korban juga, aku nak meraih juga korban ni, maka sembelih ayam. Ambil ayam apa nama ni, ayam pencin tu, ambil ayam elok sikit, ayam pencin ambil pun kan. Maka dapatlah pada sedekah tadi ni. Jadi korban tak dapat juga lah. Syekh daripada Syekh Al-Bajuri, kitab Bajuri ni ada dua jilid tuan, kitab Arab. Syekh Bajuri menyuruh supaya ditaklidkan kepada Ibn Abbas ini, dan beliau yakni Syekh tadi ni mengkiaskan akikah ke atas korban, dan menyuruh sesiapa yang memperoleh anak membuat akikah dengan ayam jantan berdasarkan daripada mazhab Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi mana ini pendapat-pendapat yang mana tatkala satu orang panggil apa tidak ada, orang panggil apa tak orang panggil apa nama duit kita ataupun duit kita itu tidak mencukupi. Kalau kita nak buat akikah satu bahagian, jadi mana kalau kata kambing kita ambil nak beli seekor 1,000, kata aku nak buat akikah juga. Aku tidak mampu, mana aku boleh buat ayam lah. Buatlah, nak buat ayam. Kalau mampu ni kita kena buat pula. Jadi mana tidak sampai matlamat sebenarnya. Binatang yang afdal korban, binatang yang afdal untuk dibuat korban mengikut apa nama orang panggil keutamaan ialah mana unta, kemudian iaitu yang pertama sekali mana unta, kemudian lembu, kibas dan juga mana kambing. 7 ekor kibas adalah lebih afdal daripada seekor unta. Maka kibas ni kalau kita boleh ambil kata 7 ekor kibas satu bagian, jadi mana itu di antara terlebih afdal daripada seekor unta. Kan biasa kalau kata kibas ni adalah kita pun tahu kalau kibas ni benda yang enak dimakan kan. Dulu kita tak rasa pun enak dimakan kan. Jadi mana kibas satu spesies kambing jugalah. Bila kata kambing tuan-tuan, jadi maknanya orang jelah sikitlah. Kenduri apa ni? Kambing. Bila kambing tu mana tertarik sikit, kalau kata ayam tu kurang sikit lah. Jadi maknanya itu di antara apa nama pendapat daripada Abbas tentang kibas tadi ni. Kemudian lembu, kemudian kibas, kemudian kambing. Jadi mana lebih afdal, yang mana 7 ekor kibas adalah lebih afdal daripada seekor unta. Binatang yang boleh dibahagikan 7 bahagian seperti mana unta, kalau kata kambing tak boleh, kerbau, lembu boleh dikongsikan mana 7 orang walaupun mereka mempunyai niat tujuan yang berbeza, tidak ada masalah. Seperti pada apa nama nazar tadi ni, seperti mana setengah niat untuk korban, setengah untuk akikah, setengah untuk dimakan, dan setengahnya untuk nak dijual, nak menjual, tak ada masalah. Macam-macam lah. Jadi perkongsian ini harus, walaupun salah seorang daripada mereka itu mana walaupun kafir dipanggil kafir zimmi lah, maka boleh menyertai perkongsian yang harus ini, harus walaupun dia seorang mana kafir zimmi. Dan perbezaan juga mana niat dan tujuan. Hendaklah dia memberi apa mudarat. Perbezaan niat-niat ataupun tujuan tadi ni tidaklah memberi satu kemudaratan kepada korban dan seumpamanya. Contoh dia tadi ada orang tanya, dia kata ustaz, kata saya nak buat korban, lepas tu saya tak bahagi lagi. Saya tak bahagi lagi, cuma 2-3-4 hari ni 2-3-4 hari baru saya nak bagi. Bolehlah. Kita nak tak afdal hari tu lah kita ni, sebab apa? Kita nak meraihkan jadi fakir-fakir miskin. Ialah orang fakir miskin ni daging lembu ni dia mahal kan. Jadi mana kita boleh kita menyegerakan pembahagian tersebut. Tapi kalau kita nak kita sembelih hari tu, lepas tu aku nak tangguhkan 3-4 hari baru aku nak bagi, tak ada masalah lah. Kerana tak dapatlah kelebihan, sikit dia tak dapat mendapat kelebihan. Seekor, jadi mana seekor untuk seorang, kibas dan kambing hanya untuk seorang sahaja. Seekor kibas untuk korban bagi seseorang itu adalah lebih afdal. Kalau kata boleh tuan-tuan, dia lebih afdal. Kalau boleh kita beli 7 ekor mana kibas untuk buat korban. Lagi cantik seorang.
lagi seronok. Tak payah beli lembu tahun ni, beli kibas lah. Jadi maknanya sebab apa orang tak beli? Daging kurang sikit. Tu je kita sekarang ni nak buat apa? Bukan nak menelantak situ kan, bukan nak bagi-bagi miskin. Takut nak buat ni kan. Kita nak bagi miskin, kita nak cari yang ni. Yang mananya orang panggil apa? Yang terbaik lah. Yang ada isi dan banyak. Maka kalau kata nak besar, nak isi banyak, kena sediakanlah 10,000, 12,000, 30,000 apa dia tuan-tuan tengok. Apa nama lembu Australia ada, masya-Allah. Lembu di mana? Di India tuan-tuan. Dia tahu lah edit ke tak edit, dia tahu lah, tengoklah Facebook tu. Betul ke tak betul dia tahu lah. Tengok tu punya Allahu Akbar. Ini 30,000 punya lembu. Itu memang habis satu kampung, habis satu kepung boleh makan. Kan? Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan seterusnya ialah apa lagi tuan-tuan? Ada soal. Syarat dia betul yang tertera tu lah. Yang kita atau itulah syarat-syarat dia, yang kita jaga jenis pemotongan daripada bulu-bulu yang ada, jangan kita duk cabut apa benda itu. Syaratnya dah. Beberapa hari nanti kita tengok balik ada soalan kat sini ni. Okey. Dan binatang yang boleh dibahagi dan seekor, dan pengiraan umur binatang tadi ni. Kita nak cari kelebihan dia dulu, kena tengok. Kan? Di antara kita nak cari kelebihan dia dulu. Di antara binatang-binatang yang kita nak korbankan. Sebab apa tuan-tuan? Ini di antara faktor-faktor utama dan boleh kita bahagikan kepada fakir miskin tadi ni dengan begitu banyak. Dan umur binatang yang dijadikan korban. Unta, kalau unta ni tuan-tuan, kita melihat pada tengoklah kesuburan dia. Kalau kata 5 tahun, kalau dia bagi makan elok tu, besar tuan-tuan. 5 tahun masuk kepada 6 tahun lah. Ataupun lembu ataupun kerbau 2 tahun ataupun 3 tahun. Kalau kata kambing ni 2 tahun ataupun 3 tahun. Kibas tahun. Kibas ni dia orang panggil apa? Pengiraan dia jenis satu apa binatang yang besar, dia mana besar kan. Kibas tahun ataupun telah bersalin ataupun orang panggil apa? Bersalin 2 gigi di hadapan. Dia dah bersalin 2 gigi di hadapan. Walaupun tidak cukup setahun, dengan syarat bersalin gigi ini setelah umurnya mana 6 bulan. Jadi maknanya itu di antara syarat cukup umurnya untuk dijadikan korban. Maka tuan-tuan, binatang yang harus dibuat korban ini tidak kira sama ada jantan ataupun betina ataupun khunsa. Syarat binatang korban tadi ni. Okey, tengok disyaratkan tidak ada aib. Satu. Tadi jantina ni apa dia, binatang yang harus dibuat korban ini tidak kira sama ada jantan ataupun betina ataupun khunsa. Yang harus dibuat korban. Maka dibolehkan khunsa pun boleh jugalah. Tidak ada masalah lah. Kan mana ataupun betina ataupun sama ada jantan ataupun betina, tidak ada masalah untuk keharusan untuk kita melakukan korban tadi. Masuklah. Okey. Saya nak habiskan dulu. Habiskan sikit, mana seminit lagi batu azan saya nak berhenti tengok lah. Okey, habis insya-Allah. Mudah-mudahan sikit jadi mana nak berhenti senang habis kan. Insya-Allah mudah-mudahan mana sikit sebanyak tak sempat kita nak memanjangkan mana persoalan-persoalan atau benda ditimbulkan tadi ni. Jadi maknanya oleh kerana masa yang tidak mengizinkan, dan kalau kita lebihkan jadi maknanya banyak di antara faktor-faktor lain pula, syarat-syarat SOP dan berbagai lagi dah. Apa yang ditunjukkan mana syarat-syarat masjid, dia kata sampai isyak berhenti. Mana kita kata berhentilah, dan insya-Allah mudah-mudahan kita akan sambung pada ustaz-ustaz yang lain pula. Saya akan sambung kitab ni juga kan. Jadi maknanya ustaz-ustaz lain akan sambung dan boleh tanya kepada ustaz-ustaz lain insya-Allah
Jadi maknanya yang baik semua daripada Allah. Yang kekurangan itu mungkinlah daripada kesalahan saya sendiri. Jadi insya-Allah saya sendirilah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allah wa rasuluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum